Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu memuji akan dirinya sendiri. Sekian yang diciptakan, sekian yang dizahirkan, sekian yang ditajalikan, semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sama seperti Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan kita tidak ada merasa ada lagi keakuan diri. Kita dileburkan Allah setelah kita mengetahui bahawa kita ini adalah fana, kita ini adalah tidak memiliki apa-apa. Dan apa yang kita dapati adalah iman, iaitu segala apa yang ada pada diri kita ini adalah cerita-cerita untuk mentajalikan yang Allah tu sendiri hidup. Allah sendiri mengesakan dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri, mengagungkan diri. Ini cerita-cerita Allah Subhanahu wa taala semua. Tak ada cerita-cerita tentang makhluk. Cuma itu penceritaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak seperti cerita daripada makhluk, tapi ada dalang yang menggerakkan. Seperti wayang kulit. Jangan kita memandang kepada pandangan yang kita lihat bergerak. Tetapi di sebalik wayang kulit itu ada dalang yang bergerak. Jadi kita gitu jugalah. Hidup kita seolah-olah merasakan kita ni hidup. Tapi di sebalik itu ada maha hidup yang menggerakkan hidup itu. Dan tak lain hidup itu adalah sifatnya sendiri. Kerana terjadi daripada zatnya. Yang tak lain tu menceritakan dirinya. Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita, semuanya adalah skrip-skrip yang Allah SWT telah atur sebelum nak ditajalikan satu persatu. Jadi apabila kita memandang di situ, kita akan nampak satu wujud, iaitu dialah. Dialah yang menceritakan, dialah yang mengisahkan, dia yang menskripkan, dialah yang kudrat menggerakkan, dia yang kehendak untuk memberikan rasa pada sesuatu itu. Baik malaikat, baik nabi-nabi, baik para manusia, semua makhluk Allah termasuk iblis, semuanya adalah berpandukan kepada skrip-skrip ataupun apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watak-watak sifat-sifat itu tadi. Apabila kita dapat memandang di situ, maka kita akan beriman kepada Allah dengan benar-benar. Iman yang dikatakan iman yang sempurna.
Seperti para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah. Mereka punya iman sempurna dah. Dan dia tidak memandanglah. Apa pun yang dipandang semuanya Allah lah dahulu. Apa yang didengar akan masuk Allah lah dahulu. Apa yang turun di dalam dirinya tetap dirasa Allah yang menurunkan. Anzala ala abdihil kitabah walam yajallahu. Semuanya dia bawa dalam kehidupan dia. Tanpa ada sikit pun, sezahara pun, sehalus zahara pun keakuan-keakuan diri mereka. Itu pakaian para rasul, para nabi, para wali-wali Allah arifin billah. Jadi kita pun mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kena ikut juga, hilangkan keakuan diri seperti Rasulullah SAW sendiri. Maka tu semalam apa yang dia doa Nabi jelas. Nabi tak mahu dirinya sendiri diuruskan oleh dirinya sendiri. Walaupun diri itu ada kekuasaan Allah bagi, tapi tetap juga dia bermohon kepada Allah jangan ada. Walaupun sekelip mata. Maknanya kelip mata pun nak rasakan Allah juga. Maknanya nafas nak turun naik pun rasakan dia. Tak ada apa kosong kita. Begitu sekali itu Nabi Muhammad SAW jelas dah. Tu. Jadi kita perlu bawa. Bukan sekadar kita menceritakan kemudian kita berlangsung dalam kehidupan kita tanpa kita melakukan yang dikatakan tadi. Kita bergerak, kita duduk, kita melihat, kita mendengar, kita bercakap. Semuanya adalah membuangkan keakuan diri. Kita makan, tangan kita yang suap tadi, kita tak rasa tangan kita suap. Tapi kudratullah yang suapkan. Dan kita tadi makanan-makanan tu tadi, semua tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam makanan tu sendiri pun kita nampak tak lain. Itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita meneruskan. Iaitu kehidupan kita untuk menghidup tadi. Tapi sebenarnya bukan makanan tu yang menghidupkan. Tetapi sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan dengan cara ini kita dihidupkan kembali. Makan kita manusia memerlukan makan dan minum. Tu. Malaikat tak memerlukan makan dan minum, tetapi makanan rohaninya adalah ketaatan kepada Allah. Makan juga, tapi makanan rohani. Jadi kita makan juga, tapi bukan makan makanan tu, tapi di dalam makanan tu ada rohani yang mana Allah Ta'ala letakkan rahsia untuk kita meneruskan lagi cerita-cerita, kisah-kisah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita makan bukan makan makanan tu, tetapi makan cahaya iman yang Allah Ta'ala letak. Yang azali, yang qadim, yang lama, yang asal. Cahaya iman. Maka dengan itu kita makan, jadilah lapisan cahaya pada diri kita untuk tak lain menyuluh, menyatakan Allah, mengesakan Allah Subhanahu kembali. Jadi itu dia. Apa pun yang kita kaji, semua yang Allah tajalikan, apa saja pun di langit di bumi, semuanya tak lain. Semua jadi suluh, menyuluh, menyatakan bahawa yang ada wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan dengar nanti. La ilaha illallah, la ilaha, tanah, angin, air, tumbuh-tumbuhan, apa pun yang Allah nyatakan, matahari, bulan, semuanya sebenarnya mereka menyatakan la ilaha illallah, tak ada. Semua tak ada. Semua menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah harus kita dudukkan dalam kehidupan kita ini. Baru kita boleh menghadapi kehidupan ini dengan apa yang telah diatur, disusun oleh Allah, watak-watak seterusnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tajalikan. Maknanya kita ikutlah apa saja susunan-susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan nampak semuanya bukan tangan-tangan kekuasaan manusia. Kita nampak nanti seluruh sekian alam bergerak tu semua serentak kita nampak semuanya tangan-tangan kekuasaan Allah. Barulah bila kita sebut Maliki Yaumiddin, baru kita nampak maqam tu.
menguasai Allah SWT di Yaumiddin. Yaumiddin ni tafsiran ada yang mengatakan tu maknanya di hari pada mahsyar, bukan. Pada mahsyar tu memanglah hari-hari apa pun. Allah tu Malik Yaumiddin, hari yaum. Hari apa pun. Semua masa tu semua Allah Taala yang ciptakan. Semua dialah yang menguasai, Malik dia. Jadi kita tengok setiap masa-masa tu milik Allah Taala. Bila milik Allah Subhanahu Wa Taala tu dia dengan dia mengesahkan dia lah. Sebelum pun ada masa, sebelum jadi masa pun Allah dah tetap dia tu mengesahkan dirinya. Sebelum wal asr yang disebut masa tadi. Dan masa pun sendiri kita tak tahu bila masa tu terjadi. Kita tak dapat nak tahu. Tu masa apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal awalu. Dia mula tanpa permulaan. Awal tanpa permulaan. Huwal awalu. Kalau tali, ujung, ni awal, ni ujung. Ni kita tahu awal tali ni sini. Bawah dia ujung. Tapi Allah ni awal tak tahu. Ada dia disebut awal, tapi awal tanpa permulaan. Saya nak cari macam mana? Kita nak cakap macam mana? Kalau sesuatu tu Nur Muhammad tu kita tahu. Tapi kita pun tak tahu bila terjadinya Nur Muhammad. Masa tahu kita masa sekarang ni, tapi masa awalnya bila terjadinya masa tu tadi. Saat, minit, apa lagi? Jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad. Itu semua masa. Masa tu semua tu tadi mula-mula aja dijadikan masa. Masa tu Allah Ta'ala kata, kita sendiri tak tahu bila Allah ciptakan masa tu tadi. Tu tadi. Masa belum ada lagi, Allah tu dah. Ya Allah. Jangan cari Allah lah. Bila Allah mula tak tahu gitu. Masa pun Allah jadi masa pun kita tak tahu bila tu terjadinya masa. Mana masa tu perkataan dia tadi. Perkataan dia adalah Allah Ta'ala kata kita disebut wal asr. Maknanya masa. Kita tafsiran kita masa. Sebenarnya dia yang tafsir masa tu tadi wal asr, demi masa. Demi tu kenapa? Allah tu demi perkataan demi tu. Perkataan tu Allah tu macam bersumpah lah. Sumpah maknanya sesuatu masa tu. Maknanya masa tu tadi belum ada masa lagi, dia dah mengesakan dirinya sendiri. Cukup. Mawal asri, masa, demi masa. Jadi bila jadi masa tu jadi Maha Esa. Maha Esa. Jangan ada dua. Maknanya setiap masa-masa tu dia esa. Dia mengesakan dirinya. Jadi itu kehidupan. Kehidupan tu adalah bila pun, sekalipun apa pun, dia terus mengesakan dirinya. Siapa tu? Itulah dirinya, masa tu tadi. Dirinya tadi adalah menguasai masa. Masa tu dia yang menguasai. Sebab apa? Dia mengesakan dirinya. Tak ada orang dapat menguasai masa. Siapa pun tak dapat menguasai masa. Sebab masa tu adalah demi masa. Makna demi diriku. Makna masa ku tu adalah dirinya. Jadi masa-masa yang berlaku cerita-cerita tu, baru kita nampak ada cerita. Masa tu, dia kan mengesakan diri dia. Jadi dia nak jadikan tadi esa tu cerita, nyatakan lagi. Dia ceritakan lah. Menerusi masa tu tadi. Diisi dalam masa tu tadi. Cerita apa? Mengesakan lah. Maha Esa. Jadi apa cerita pun, cerita, daripada awal Nur Muhammad sampaikan kita sampai penghujung apa, semuanya Maha Esa lah ceritanya. Cerita nak kisahkan tentang keesaan dirinya, tunggal, Esa,
Jadi apa pun cerita macam-macam daripada Nur Muhammad jadi syurga, jadi neraka, jadi malaikat ni, malaikat yang besar-besar jadi manusia, jin jadi manusia. Macam-macam dalam tu adalah cerita nak mengesahkan masa lah, masa. Itu masa mengesahkan Allah. Jadi kalau kita faham di situ, mana kita tahulah. Kita bangun tidur je, terus kita nak mengesahkan Allah je. 24 sampai nak tidur balik, sampai dalam tidur pun kita nak mengesahkan Allah. Sebab itulah ada tujuan. Wal as. Masa tu sendiri belum ada cerita Allah ceritakan. Dia tu dah mengesahkan. Dia dah mengesahkan. Maknanya nak mengesahkan apa? Tak lain lah. Lah. Dia. Nampak? Kita faham. Satu je. Jadi Allah pecahkan wal asr. Kita faham ya Allah. Kita pegang tu. Itulah hala hidup sebenarnya. Hidup tu nak mengesahkan diri dia. Hidup tu bukan kita. Kita jadikan tu. Itu jadi manusia tu dipanggil semulia-mulia kejadian makhluk. Dia banyak sir rahsia-rahsia yang nak diesakan. Itu tadi. Tak lain. Kalau binatang lain cara mengesahkan Allah tu. Gitu-gitu je. Tapi manusia ni macam-macam. Maka tu dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani tak. Manusia ni tinggi darjat dia. Dia tak kata macam binatang tak. Sebab apa? Insan ni dia tak ada maknanya dia dah betul-betul dia tahu dia tu hamba Allah yang nak mengesahkan Allah, insan. Bila dia mengesahkan Allah betul-betul dia faham, dia kenal diri, kenal Allah, dia jadi insan kamil. Insan kamil, insan yang sempurna. Apa sempurnanya? Wa mukamil. Dia sentiasa mengesahkan yang maha sempurna hingga tak ada keakuan diri dia. Kita macam Rasulullah SAW, dia insan kamil wa mukamil. Gelaran dia. Sempurna kepada yang maha sempurna. Kamil wa mukamil. Jadi kita ngikuti jejak langkah Nabi SAW. Buangkan keakuan dia, jadi insan yang kamil. Apa watak insan kamil mukamil? Dia sentiasa menyempurnakan, iaitu tak ada keakuan diri. Sempurnalah dia sebagai insan. Apa tugasnya? Iaitu tak lain dia mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri dia. Maha sempurna, mukamil tadi. Itu yang nak dibawa. Watak-watak ni tadi yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada rasa engkau. Yang ada hanya satu, wal asr. Demi se. Jangan ada lagi tu. Masa tu perkataan dipendekkan Maha Esa. Jadi dia Maha Esa lama-lama terzahirlah perkataan masa. Sebenarnya dia ada perkataan Maha Esa. Maha Esa tu tunggal lah Maha. Dia segala-gala dia lah semua. Apa yang kita nampak banyak, Esa lah sebenarnya. Mana dulu. Jadi apa pun cerita banyak semua dalam waktu tu, dalam time tu. Semuanya adalah daripada cerita tu. Dia kata daripada Nur Muhammad sampai sekarang, sampai bila-bila pun cerita Esa lah tu. Cerita masa lah tu. Masa lah, cerita lah. Apa cerita dia? Allah nak ceritakan lah tentang diri keesaan dia. Dalam keesaan dia ada sifat-sifat, iaitu sifat qahar dia, sifat berbagai-bagai lah sifat. Yang 99 tu bukan 99 aja. Sifat-sifat Allah tu banyak lagi. Asma' husna tu dia. Bukan 99 je, banyak lagi. Beribu. 3,000. Ada yang kata 3,000. 3,000. 99 pun dah susah kita nak hafal. Kan? Nak bawa watak tu. Lagi sebenarnya dia ada 3,000. 1,000 pada Nabi, tak ada pada malaikat. Asma' husna. 1,000 pada malaikat, tak ada pada Nabi. 2,000. 300 Taurat, 300 Zabur, 300 Injil. 2,999 Al-Quran. Jadi 2,999. Tu. Kita kata 99, ada satu rahsia, 100. Kan ada 2,000 lebih.
Itu yang maknanya yang diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab tua dulu. Lama. Maknanya bukan 99. Allah tu ada nama-nama husna. Husna. Baik. Maka sebutlah, serulah. Tapi seru Allah dulu. Seru Allah dulu baru kita nama-nama tu tadi. Tapi bukan banyak, Allah satu lah. Daripada yang kita seru tu Allah, dalam Allah tu tadi, Allah tu ada sifat, dalam asma tu ada sifat-sifat perangai-perangai yang sangat husna, baik-baik. Tu. Bila kita sebut sesuatu tu akan datanglah rasa ke rasa. Rasa tu Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Pemurah, pemurah. Lama-lama betul kita nampak pemurah Allah SWT. Setiap masa Allah tu pemurah. Memberikan rezeki kepada siapa pun. Sekalian yang dijadikan tadi, rezeki tu Allah telah tetapkan pemurahnya. Murah lagi, bagi murah. Sifat dia bagi murah. Tu kita. 99 macam-macam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Latif. Tu. Lagi apa? Syahid. Macam-macam nama 99. Dan banyak lagi bila dicantumkan. Antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dicantumkan rasanya lain. Aromanya lain. Dicantumkan ya Qahar, ya Jabar kita amalkan. Rasanya akan lain. Kalau ya Qahar aja kita sebut, lain dia punya rasa. Jadi itu yang jadi daripada 99 tu terpecah jadi 3,000 nama. 3,000 nama-nama tu dicampurkan lagi banyak lagi. Jadi ada banyak lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan, nak tajalikan yang dia lah. Dia lah dalam cerita ni, semua dalam sekian alam ni cerita. Semua dia punya skrip, dia punya cerita. Kita nampak Fir'aun, Namrud, Hammam, Iblis, malaikat, semua ni cerita-cerita dia. Itu tadi. Allah ni maknanya tidak di dalam kerisauan, tapi Allah tu dalam kesibukan. Sibuknya Allah Ta'ala sentiasa pemurah. Dia dah atur. Pemurah, dia atur semua. Malaikat ni bawa rezeki, susun rezeki, semua dia dah atur. Itu kekuasaan dia juga. Yang dia bagi kekuasaan kursiyus sama wati wal ar. Allah memberikan kursi-kursi itu pada malaikat. Kau jaga, kau bagian ni cabut nyawa ya. Tapi hakikat sebenarnya siapa yang cabut nyawa? Allah letakkan kekuasaan kursi sama, kursi kerajaan kepada malaikatul maut untuk cabut nyawa sekian. Jadi semuanya tadi bila kita nampak malaikatul maut, sebenarnya Allah tu dah suruh cabut nyawa kita. Maknanya bukan malaikat tu, tapi kursi kerajaan yang Allah bagi gitu. Jadi malaikat tu dia dengar arahan Allah lah. Allah Ta'ala kata cabut nyawa dia besok. Jadi malaikat tu bersiap lah. Apa tanda dia? Gugur daun ni, nama dia ada kat daun tu. Bila dah macam keringnya daun tu, malaikat dah bersedia lah ni. Dia punya daun tu kering. Gugur je daun tu, malaikat pun datang. Cabutlah nyawa. Tapi hakikat sebenar, Allah lah yang dah memanggil dia tadi. Untuk cukup skrip dia tu dah habis di situ. Itu tadi. Subhanallah. Hari ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membukakan lagi perkara-perkara yang kita memang jahil, kita memang fakir. Kita al-fakir, tak memiliki apa-apa langsung, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi dalam masa itu tadi. Tak lain kita fahami adalah tak lain untuk mengesakan dia. Inilah cerita-cerita yang mengesakan. Yang manis, Rasulullah kata tiada pahit. Jadi kita menghadapi era kita ni adalah era penghujung. Maknanya masa kita adalah masa yang dipanggil tadi zaman huru-hara. Zaman maknanya manusia-manusia dah terlampau. Dia tidak mau mengetahui tentang Rabb dia. Allah tu, ketuhanan tu makna dalam diri manusia sekarang ni
tak ada. Maknanya dia mengejar-ngejar kepada yang selain daripada Allah SWT. Ramai, banyak. Jadi era kita ni menghadapi situasi keadaan yang gitu. Jadi bersyukurlah kepada Allah SWT, kita masih dipilih oleh Allah, iaitu orang yang bersyukur, hamba-Nya yang benar-benar. Yang tak lain cerita kita adalah mengesahkan Allah. Kita masih lagi berpegang kepada cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu sentiasa Nabi Muhammad SAW tidak ada rasa keakuan diri. Hingga kan nakkan Allah sentiasa atur, jangan serahkan pada diriku sendiri. Engkau aturlah diri aku, ya Allah. Jadi kita alhamdulillah dapat pengetahuan yang sama seperti pahamna Nabi, pahamna Sulaiman, pahamna faham seperti Nabi Sulaiman, hingga tidak ada was-was lagi. Faham Nabi Muhammad SAW, faham para Nabi, para wali Allah, hingga kita tidak ada lagi syak-syak lagi. Betul-betul kita rasa tak ada keakuan itulah sebenarnya yang kita nak akal yakinkan. Nak kita botol-botol nampak dia je dah, akal yakin dah. Kalau orang tu ya sekadar yakin, ya dia cerita harimau kat hutan, dia cerita kat sini, dia bukan bawa pergi hutan. Harimau tu garang dia dah, dia cerita. Jadi orang yang yakin dah je, dia ngeri lah dia cerita harimau. Tapi dia tak nampak harimau lagi. Itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin, guru tu bawa pergi ke hutan, tengok sendiri. Nampak tak muka harimau tu, tengok dia. Ngeri kan? Ngeri. Itu tadi. Itu ainul melihat. Ada lagi tinggi hakul yakin, dia menghadapi bersama dengan harimau tu tadi, kegarangan tu, harimau tu serang dia. Ngerinya tu tadi. Hakul yakin. Ngeri, dia dah menghadapi tu. Tadi tengok daripada jauh harimau. Yang mula-mula tadi lagi dah tak nampak harimau, cerita je. Tak dapat lagi gambaran harimau tu. Ni ainul lihat. Bertambah yakin aku. Dia serang pula. Garang harimau tu kita nampak. Hakul ya. Kamalul yakin, kita boleh jinakkan harimau tu dengan izin Allah. Pasal kita tak tahu. Harimau tu adalah sifat Allah. Kalau Allah kata jinaklah dia. Tak ada hilanglah garang dia. Semua di kuasaan Allah. Kita makrifatkan. Dia tak ada kuasa. Yang letakkan kuasa tu Allah. Nak nunjukkan Allah tu sifat garang. Allah tu bersifat garang. Tu tadi. Maknanya garang ni takut, tak berani. Kalau harimau pun baru dapat sifat garang daripada Allah tu, percikkan. Ngeri dah kita dah. Tengok muka harimau tu tak agak. Apabila dia ngaung tu, gugur jantung kita. Tu harimau punya garang dia. Itu baru percikkan. Kalau Allah tu tadi marah, garang macam mana? Jadi Allah nak nyatakan dia tu ada sifat garang. Dia nyatakan bentuk harimau. Jadi kita rasa bukan harimau tu garang, tapi Allah nak nyatakan. Jadi kita faham, ya Allah, ini semuanya. Baru kita dapat makrifat. Itu tadi. Ya. Inilah kehidupan kita. Tak ada lain. Apa pun yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tauhidkan. Bawa dalam kehidupan. Nanti Allah akan ajar. Gini tauhid ni, gini tauhid ni, gini ngesahkan aku, gini itulah ilmu yang maknanya Allah Ta'ala kata kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an ta'uda kalimatu rabbi walau ji'na bimisna. Air lautan ni yang ada di bumi jadikan dakwat untuk tulis Allah Ta'ala punya kalimat-kalimat Allah, tak mampu. Jadikan dakwat tulis tu, ya Allah, tak habis-habis ilmu Allah. Allah Ta'ala kata tambah lagi pun, jitna pun tambah lagi pun tetap tak boleh habis kalimat. Inilah dia. Jadi kita jangan kita nak cari penghujung ilmu kalimat ni. Kalimat-kalimat ni sentiasa berterusan. Ya. Dia terus menerus kalimat-kalimat ni mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman kita ni kena perhatikan sedikit-sedikit. Ya, jadi kita jangan duduk kat tempat orang yang banyak ni. Jadi kita bersedia
Sebab orang-orang yang banyak ni tadi orang yang tidak mahukan kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kita sekadar doakan dia, kita mengajak mereka. Ya. Sebab kita nak semua nak banyak tak boleh. Sebab dan memang kita ni berada dalam dia punya sistem Allah Taala dah bertulis bahawasanya tak banyak orang yang bersyukur, tak banyak orang yang betul-betul nakkan kepada Allah SWT. Ya. Perhatikanlah ya, jangan kita maknanya menghina lebih-lebih mereka, sebab dah memang skrip Allah tu orang yang nakkan Allah tu sikit. Jadi kita bersyukur kita dipilih dan kita buat kerja jelah. Buat kerja je, ajak supaya sama-sama mengesahkan Allah SWT. Sebab memang kita nak banyak ramai ni memang itu dia skrip Allah tu dah memang susunan Allah. Kita jangan siapa kita nak ubah skrip qada dan qadar Allah. Kita tak ada kuasa. InsyaAllah saya kasih sampai situ dulu. Sementara kita bagi minta Ustaz Al-Fadil, Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif untuk memberikan lagi tambahan penerangan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Alhamdulillah, setiap kali Maulid menjelma, bersemarak rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semaraknya rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada hakikatnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada maulid. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada masjid. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Justru para muslimin, mukminin, muhsinin yang ingin mentauhidkan Allah, sebenarnya dia akan ihtifal bi maulidin nabawi. Orang yang ingin mentauhidkan Allah, dia akan menyambut maulid Nabi. Kerana dia tahu Tuhan yang dia sembah tidak ada maulid Nabi. Jadi maulid Nabi adalah salah satu daripada cara, ciri ataupun sifat orang-orang yang nak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama-lamanya Nabi Muhammad itu adalah merupakan kekasih Allah yang kita sayang, dan sama-sama dengan Nabi Muhammad kita sembah Allah Ta'ala. Jadi Allah yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah yang kita sembah. Allah yang Nabi Muhammad letakkan dahinya menyembah itu
adalah Allah yang sedang kita sujud, sembah, mengesakan Dia. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Alhamdulillah, majlis di Zawiyah Tok Ayah ini 100% mengesakan Allah. Tiada yang lain. Berenak-enak, bersedap-sedap, merasai kelembutan kasih sayang Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qawi Ya Aziz, Ya Matin Ya Latif, birahmatika nastaghis. Dunia yang makin akhir ini, hendaklah kita memperkukuh dan menguatkan jemaah. Jemaah yang sebenarnya di dalam sistem hierarki sosial masyarakat Islam. Pertama sekali, jemaah akidah, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, jemaah di dalam ibadah, iaitu jemaah sama-sama kita solat di masjid. Yang ketiga, jemaah di dalam ihsan, itu sama-sama memandang Allah Subhanahu wa taala. Dalil cukup jelas, iaitu hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril susah payah menzahirkan diri dia menjadi nyata, dapat disentuh, dapat dipegang, berjirim berjisim demi nak menyampaikan hadis yang penting, iaitu Islam, iman, ihsan. Dan ihsan itu 4 baris perkataan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kalau dikatakan jemaah memandang Allah, janganlah dianggap pelik pula. Inilah jemaah ihsan, jemaah mencari ihsan, jemaah menggapai ihsan. Ada orang cukup, dia rasa cukup dengan jemaah akidah, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, yang para ulama telah mengklasifikasikan dia, kepalanya ataupun pengasasnya Al-Imam Abu Hasan Ash'ari, Al-Imam Al-Maturidi, dan juga imam-imam yang lain, Imam As-Sanusi. Ramai sangat pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Namanya tidak terbatas. Itu jamaah di dalam aqaid, ilmu akidah. Jemaah dalam sama-sama beribadah, jemaah masjid kena pergi juga masjid. Tetapi di hujung-hujung, di akhir-akhir zaman ini, ada satu clue yang mengganggu fikiran kita. Ada satu klausa yang mengganggu fikiran kita, yang kita mesti emphasize, kita mesti beri perhatian kepada perkara ini, iaitu Allah sebut melalui lidah Sayyidul Mursalin, masjid di akhir zaman ni kharabun minal huda. Kharab minal huda ni maksud ni masjid-masjid telah runtuh cahaya hidayah ni. Kharabun minal huda, masjid-masjid di akhir zaman runtuh hidayah ni. Jadi ulama-ulama berfikirlah, macam mana nak buat? Adakah meninggalkan masjid ataupun terus menompang masjid yang runtuh ini dengan saki baki cahaya yang ada? Jadi para ulama
terbahagi kepada dua. Ada ulama arif billah yang kata tetap terus pergi masjid. Ada ulama segelintir lah, kalau 100 orang seorang je yang kata tak payahlah pergi masjid, sembahyang kat rumah. Yang tu sepanjang saya mengembara di dalam mencari guru-guru mursyid arif billah ni, ada satu orang je yang cakap macam tu. Satu orang. Yang lain semua masih lagi cakap istiqamah dengan masjid, pergi masjid. Jangan mengharapkan cahaya dari masjid, tapi mintalah Allah bagi cahaya. Dengan sebab kamu datang pergi masjid tu, mudah-mudahan bertambahlah masjid yang kita datang itu dilimpahi dengan cahaya hidayah, dan lambatlah dia nak runtuh daripada hidayah dia. Kharabun minal huda. Apa tidaknya ya tuan-tuan, kalau kita melihatkan situasi sekarang ini, sedih melihat suasana masyarakat yang masjid dah elok-elok, kukuh, terbangun, indah zahir dan batinnya, dikopek, dikupas, dihancurkan oleh tangan-tangan orang Islam juga. Adakah mereka ini orang munafik? Kita tak tahu, dan kita tidak boleh kata hukum sesiapa munafik, kerana kita ikut sunnah yang Nabi tidak pernah cakap sahabat-sahabat dia adalah munafik. Akan tetapi sejarah yang silam telah terpatri kukuh orang-orang yang menjahanamkan empayar Islam adalah orang Islam juga. Sejarah ini tidak akan terpadam. Sejarah ini akan terus terpatri kemas dalam lipatan buku-buku, bahawa sesungguhnya Raja Haji telah dibunuh bukan oleh orang Belanda, tetapi orang Islam sendiri yang berpihak kepada Belanda. Prof. Mat Rofa cerita ketika sembahyang hajat dalam sujud yang panjang, mereka ini telah disembelih orang Islam sendiri, tali barut Belanda. Dan ketika itu mereka menyusun rancangan untuk membantu Melaka. Kita telah melihat bagaimana Melaka jatuh di tangan orang Islam sendiri juga. Ada yang kata memanda menteri tu, daripada Sikitul sampailah Tun Mutahir, sampailah nama-nama yang melakukan khianat di dalam kota Melaka adalah orang Islam. Tapi secara kebetulan ketika itulah orang-orang yang berkhianat ini bukan daripada bangsa Melayu, bukan bangsa Melayu. Tetapi peristiwa terkini yang amat menyedihkan hati, 28 September 2022. Ini kali orang Melayu melakukan khianat. Orang Melayu melakukan khianat. Mereka telah berpihak kepada Mossad. Mereka bekerja untuk Israel. Bahkan mereka ada berpuluh-puluh lelaki Melayu juga yang dibayar gaji oleh pihak Mossad. Dan misi dia adalah menangkap, membunuh orang-orang Palestin yang bernaung di negara ini. Tahniah pasukan keselamatan Malaysia, Angkatan Tentera, Ulil Amri, Perdana Menteri, ulama-ulama, mufti, dan seluruh negara kita ini yang berjaya menangkap sepasang suami isteri ini beserta dengan kuncu-kuncunya berpuluh-puluh orang Melayu
yang telah menjadi pengintip negara ini, menjadi pengkhianat sikitul, musuh dalam selimut, duri dalam lipatan, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Sekali lagi Allah mengingatkan kita akan bahaya golongan-golongan munafik yang sememangnya ada, walaupun kita tak dapat tunjuk siapa. Dan hal ini telah terpatri kemas dalam surah Al-Quran, surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Maksud dia dalam bahasa Perlis, hang tak kelih ke orang mendusta ke agama ni? Bila Tuhan tanya lagu tu, jawapan dia, memang saya tak kelih ya Allah. Maafkanlah kami, memang kami tak kelih ya Allah. Sebab tu Allah tanya, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Hang tak kelih ke orang mendustakan agama? Fazalika alladhi yad'ul yatim. Ini dia antara ciri-ciri dia. Mereka ini, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fazalika alladhi yad'ul yatim. Apa ayat tu? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fazalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'ami miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-maun. Ada 6 ciri munafik. Kita memang tak boleh habaq siapa munafik, sebab sunnah Nabi tak habaq siapa munafik. Tetapi Allah ada bagi clue dalam Al-Quran, ada 6 ciri ni munafik. Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertama sekali, bila kita tengok ciri munafik ini, yang harus kita buat langkah pertama sekali, tengok diri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kita mohon janganlah sifat munafik ni ada pada diri aku. Bukan nak tengok orang lain, bukan nak kata ke orang lain. Diri aku ni ada tak sifat tu? Sebab tu Sayyidina Umar cemas bila Rasulullah kata ada munafik ni. Sayyidina Umar cemas, aku ke orang tu? Rasulullah senyum. Rasulullah senyum air. Rasulullah kan siapa? Sayyidina Hanzalah. Sayyidina Hanzalah menyimpan rahsia. Siapakah senarai munafik tu? Sayyidina Hanzalah tahu siapa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Umar tanya Sayyidina Hanzalah, wahai Sayyidina Hanzalah, habaqlah kat aku ke munafik? Dia risau. Allahu Akbar. Sayyidina Umar ni insan yang telah 2 kali mendahului wahyu. Maknanya wahyu tak turun lagi. Wahyu tak turun lagi. Tapi dia dah sebut satu fikrah, satu solusi yang sama dengan wahyu. 2 kali. Itu Sayyidina Umar ni. Hebat. Adil. Mengisahkan Allah. Keberanian. Keadilan dia. Menggemparkan dan menakutkan iblis, syaitan, jin. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dia bimbang. Ya Allah, adakah aku dapat kalangan orang munafik itu? Seterusnya barulah kita tengok ciri-ciri ini pada di luar badan kita, pada masyarakat kita. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Hang tak kelih ke orang yang mendusta ke agama? Salah satunya yang terakhir satu, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un ni, dia ada benda tapi dia halang. Wa yamna'unal ma'un, dia ada something yang dia boleh bagi untuk agama, tapi dia tak mau. Macam-macam lah. Dia ada rumah tapi dia halang daripada buat tok contohnya. Dia tak nak Islam itu tersebar melalui aset-aset yang dia ada. Itu wa yamna'unal ma'un. Auzubillah min dzalik. Dia ada macam-macam lah. Dia ada gaji tak nak kongsi. Dia ada harta tak nak kasih kepada agama. Dia ada kelebihan wang ringgit tapi tak ada masa. Tapi ada banyak duit tapi dia tak nak kasih kepada orang buat dakwah. Tu wa yamna'unal ma'un. Takut bimbang. Terjatuh daripada kalangan. Wa yamna'unal ma'un. Dia ada kuasa untuk bagi permit ceramah tapi dia tak nak kasih. Orang pergi interview. Dia tanya soalan-soalan merapu, kemudian awak tak boleh dapat tauliah.
Kerana awak ni ahli sufi. Awak ni tak mengaji agama. Awak ni tak ada sijil Universiti Al-Azhar. Awak tak boleh dapat tauliah ceramah. Tu hati-hati wahai orang yang ada kuasa. Itu wayamnaun al-maun. Salah satu ciri orang munafik. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Hang tak kelih ke orang yang mendustakan agama? Seterusnya sifat dia kedekut. Ada anak yatim buat tak tahu, ada fakir miskin buat tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang Allah, kalau seorang itu betul-betul mukmin, muslim, muhsin, saya tidak pernah jumpa dia sekedekut. Biasanya orang muslim, mukmin, muhsin, ya Allah, pemurahnya seperti air yang mengalir. Pemurahnya persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun dah terlajak cakap ni hari ni. Tak maaf banyak kalau ada keakuan diri. Cuma teringat last isi yang terakhir, ada satu hamba Allah minta kita doakan supaya dia ini selesailah masalah-masalah dia dan segala perkara yang menyesakkan dada dan fikiran dia. Dan dia minta tolong doa. Kak Wan minta tolong doa agar dia jadi hamba Allah yang dimakbulkan doanya. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, bertepatan dengan masa kuliah duha kita yang Allah Taala tetapkan pada pagi ini. Majlis talk kenal diri kenal Allah ni pada waktu duha, alhamdulillah telah Allah Taala susun sebagaimana yang telah ditetapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu, tidak letih, tidak sebagaimana pun memang tidak menyatakan kerugian. Sebab menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ni satu perkara yang sangat mengasyikkan. Seperti mana dia asyik pada diri dia sendiri. Itu dah tujuan utama kita. Nak sampaikan sesuatu ni untuk, sebab kita ni sampaikan ni bukan kita nakkan imbalan ke, nakkan apa-apa, tak ada. Jadi kita rasa seronok. Kita rasa seronok nak menyampaikan sesuatu. Ustaz Aziz, Ustaz Ahmad, saya menyampaikan sesuatu ni sebab saya rasa seronok. Saya rasa asyik nak menyampaikan supaya orang-orang dapat sama-sama asyik mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dia mengesahkan pada dirinya sendiri. Itu tujuan kita. Jadi apa dia? Tak lain, kalimah sakti itu apa dia? La, menafikan keakuan diri kita. La ilaha illallah. Itu sebenarnya tujuan utama kita. Tak ada nak kata apa, nak berganding ke, nak apa ke, nak tunjuk apa, tak ada. Jadi kita sebenarnya itulah mubasyiran wa nazira. Rasulullah SAW cakap, sampaikanlah. Kau telah diberi kefahaman, kau sampaikanlah. Tak kira dengan siapa pun, anak isteri, kawan-kawan, sahabat, terutama kita yang buat rakaman YouTube ni, untuk rakan-rakan YouTube, yang mana Allah Ta'ala telah beri hidayah. Alhamdulillah, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda kebangkitan Islam yang telah berlaku sekarang ni. Macam Ustaz cakap semalam, zaman Imam Mahdi dan zaman Dajjal dan sebagainya lah. Itu dia kebangkitan. Jadi kita kena sedar bangkitnya kita ni sebenarnya dah bangkit. Dulu saya pernah tengok, dulu masa zaman
90-an ke, lebih kurang gitulah. Peperangan seperti di Iraq dan sebagainya tu ramai sebenarnya. Saya masa tu saya tak tahu CD ke, betul lah CD lah. Ada kawan saya bagi CD tu. Dia membangkitkan tentang dia rakam balik tentera-tentera ini dia rakam balik kemenangan-kemenangan yang telah berlaku dalam kumpulan diorang. Tapi pihak-pihak Israel, Yahudi, kita tengoklah media-media lah maksudnya. Media Yahudi lah tu. Rumah kita pun, mana rumah lain pun, media yang sekarang ni pun semua media Yahudi kan. Dia tak akan tunjukkan. Tapi kalau kita tengok di sebalik yang CD tu, memang Islam betul-betul bangkit. Terutama apa? Yang paling jelas sekali, saya ingat tahun lepas Ustaz Taliban telah menguasai Kabul di Afghanistan. Itulah tentera-tentera Khurasan. Tapi yang ada seorang menteri itu yang tak tahulah, dia jahil sangat kot kan. Jadi menteri tapi jahil. Dia kata itu pemberontak dan sebagainya. Itulah sifat-sifat manusia yang penuh dengan keangkuhan kan. Ada cakap dan sebagainya. Padahal itulah orang Islam yang sebenar-benar Islam. Orang benar-benar menegakkan agama Allah, menafikan keakuan diri dia, yang menyatakan semua ke arah keesaan Allah, bukan nakkan sesuatu imbalan kan. Itulah jahilnya seorang menteri yang berkata begitu. Saya cakap jelas. Jadi itulah, kita dah nampak dah. Tapi ingat, kebangkitan di saat ini, kebangkitan yang sebenar-benar bangkit. Jangan diganggu orang-orang yang membangkitkan Islam. Jadi itulah, sepatutnya kita sedar apa yang saya cakap ni, perlu sedar. Kita sebagai seorang Islam, kita kena sedar kebangkitan ni disebabkan apa. Bila sesuatu yang disampaikan, berita gembira yang Rasulullah SAW cakap ni, mubasyiran wa nazira, berita gembira ni, jadi kita sama-sama bersemangat untuk kenal diri, kenal Allah, menyatakan semua ke arah keesaan Allah. Sebelum-sebelum ni dinyatakan siapa pejuang-pejuang Islam yang mana semua dibawa ilmu tauhid, tetap dalam kemenangan. Inna fatahna, seperti Ustaz Muhammad cakap tadi, inna fatahna laka fathan mubina. Orang yang benar-benar yang dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan yang dikatakan zaman Imam Mahdi, zaman Dajjal dan sebagainya. Dan saya berharap di masa yang Allah Ta'ala bagi ni, seperti yang dikatakan wal asri ni, masa yang Allah Ta'ala bagi ni, yang terlalu suntuk ni, kepada mereka yang sempat bertaubat tu, yang jadi tali barut, yang jadi dan sebagainya lah, sempat, insya-Allah masa sempat untuk bertaubat ni. Dan pada mereka anak-anak muda, orang yang ingin mencari, inilah yang sebenarnya ilmu yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah ni, bukanlah kata ilmu baru, tapi inilah asas tauhid yang kita nak bawa dalam kehidupan harian kita ni. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Kesedapan saya nak cakap, saya pun tak boleh nak cerita. Nak cerita tu boleh, tapi belum lagi turun nak disampaikan lebih jelas lagi kan. Kadang-kadang dia bersembang dekat kedai kopi pun dia boleh terus bercerita kan. Lebih kurang, tapi itulah yang sebenarnya kesedapan yang nak diucapkan. Bahagianya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa, tak tahu nak cakap kan. Tenang je dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang, setenang-tenangnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang kan. InsyaAllah sama-sama kita bawalah amaliah dalam kehidupan harian kita ni, untuk kita sama-sama menafikan betul-betul tegas, menafikan keakuan diri kita. Hari-hari benda tu tetap datang, keakuan diri tu tetap dia akan datang, sampai benar-benar yang Ustaz cakap sebelum ni, sampai benar-benar Allah Ta'ala sendiri yang meleburkan. Itu dia, baru dia rasa kenikmatan yang dikatakan asyik pada diri dia tu. Sekian daripada saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala. Syukur kepada Allah SWT apa yang diucapkan oleh
sahabat kita, saudara kita tadi, Ustaz Auza'i, Syekh Latif semuanya. So, daripada lintasan-lintasan Rabbani, kalimat-kalimat kudus dan kalimat-kalimat Rabbi untuk tak lain menyeru kita sama-sama untuk mengesahkan Allah. Seperti mana Allah sentiasa sejak azali abadi mengesahkan dirinya sendiri dengan sempurna tadi. Ya, moga-moga kita semua jadi insan kamil wa mukamil. Sentiasa hidup kita ni, dalam kehidupan kita sentiasa nakkan mengesahkan Allah je. Setiap cerita-cerita yang Allah nak buat pada kita, nak apa nak dilakukan pada kita, baik atau buruk, apa cerita pun ke depan kita, kita utamakan mengesahkan Allah. Apa pun tajuk cerita yang kita nak dibuat nanti ke depan ni, baik atau buruk, apa cerita pun, skrip-skripnya, kita bersedia mohon pada Allah untuk tetapkan iman kita untuk sentiasa mengesahkan Allah seperti Allah mengesahkan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih banyak atas perhatian semua pendengar-pendengar YouTube semua, dapat kita amalkan sama-sama dalam setiap detik-detik pernafasan naik turun kita untuk mengesahkan Allah. Dan juga saya mohon maaf dalam menyampaikan ada rasa kekurangan, ada rasa keakuan diri saya. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.